Parti Pejuang ditubuh untuk halang Anwar jadi Perdana Menteri. Mahathir ramal PPBM bubar menjelang PRU15. Isu 101 projek, akhirnya Guan Eng bersuara. Najib dedah lagi bukti Pakatan Harapan menipu. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang yang baru diumumkan Dr. Mahathir Mohamad ditubuhkan untuk memastikan Presiden PKR Anwar Ibrahim tidak dijadikan Perdana Menteri, kata UMNO. Ketua penerangannya Syahril Sufian Hamdan juga mendakwa kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini adalah kerana agenda peribadi membabitkan dua individu berkenaan. Pakatan Harapan ini satu lagi yang gagal adalah mereka gagal berkawan sesama sendiri. Bukan hanya janji dia kepada rakyat tidak tertunai, tetapi janji sesama sendiri pun dia tak tunai. Bergaduh dan bermain kuasa antara blok-blok yang mana diketuai oleh dua individu yang kita tahu dah berdekad-dekad bergaduh. Pergaduhan antara mereka menjadi satu isyarat kepada kita kalau antara mereka pun tak boleh nak berdamai. Macam mana nak mentadbir negara? Katanya semasa berceramah di Felda Gunung Besut 2. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, difahami pemimpin UMNO itu merujuk kepada Mahathir dan Anwar. Hari ini ada parti baru namanya Pejuang. Pejuang untuk apa? Kalau tidak lain tidak bukan berjuang untuk agenda peribadi. Dia Dr. Mahathir dah jadi Perdana Menteri 2 kali. Saya tak pasti apa lagi dia berjuang, tapi agak-agak dia nak berjuang antara lain untuk memastikan seorang lagi itu, Anwar, tak jadi Perdana Menteri. Katanya di hadapan lebih 100 hadirin. Untuk rekod, Mahathir dan Anwar kini menjadi pengerusi Pakatan Harapan. Dilihat tidak lagi sehaluan berhubung calon Perdana Menteri bagi blok pembangkang yang kini dikenali sebagai PH+. Ekoran krisis dalaman Pakatan Harapan, Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan pada akhir Februari lalu dengan bantuan Muhyiddin Yassin yang membawa Bersatu meninggalkan gabungan berkenaan. Ia turut dibantu langkah timbalan Presiden PKR Azmin Ali bersama sekumpulan anggota Parlimen parti itu berpaling tadah untuk bekerjasama dengan Muhyiddin serta Barisan Nasional dan PAS. Anwar dan Mahathir yang kini saling memerlukan untuk membentuk majoriti di Dewan Rakyat berada dalam kebuntuan berhubung siapa yang wajar dinamakan sebagai calon Perdana Menteri jika usaha Pakatan Harapan Plus itu berjaya. Selepas Mahathir hilang kelayakan sebagai anggota Bersatu yang ditubuh olehnya, dia bertindak mengumumkan parti baru dikenali sebagai Pejuang. Di PRK Slim, Pejuang diwakili Amir Kusyari Muhammad Tanusi yang bertanding sebagai calon bebas kerana Pejuang masih dalam proses pendaftaran. Kerusi Don Slim kosong selepas penyandangnya selama 4 penggal Muhammad Kusyari Abdul Talib meninggal dunia akibat serangan jantung pada 15 Julai. Pada PRU lalu, Muhammad Kusyari mempertahankan kerusi Don Slim dengan mengalahkan calon Bersatu Muhammad Amran Ibrahim dan Muhammad Zulfadli Zainal PAS dengan majoriti 2,183 undi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meramalkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu akan dibubarkan dan terpaksa menyertai UMNO apabila kehilangan sokongan daripada UMNO dan PAS pada PRU15 nanti. Katanya, kehadiran Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang yang baru ditubuhkannya itu telah menyebabkan Bersatu kehilangan sokongan akar umbi. Datang Pejuang, Bersatu hilang akar umbi. Banyak pemimpin tapi kurang yang hendak dipimpin. Jadi parti kosong, akar umbi pindah ke Pejuang. Pening kepala Muhyiddin tidak ada haluan untuk dituju. Cari sakit, dapat sakit, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Mahathir yang pernah menjadi pengerusi dan pengasas Bersatu itu berkata, keadaan politik yang keliru mungkin menjadi lebih keliru hasil tindakan beberapa parti termasuklah Bersatu yang ditubuhkan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib Razak. Kini didakwa beralih menjadi parti untuk menghidupkan bekas Perdana Menteri ke-6 itu dan Barisan Nasional. Sekarang Bersatu dan Perikatan Nasional bergantung kepada UMNO. Jika orang UMNO tidak sokong, jatuhlah Perikatan Nasional. Sebaliknya jika UMNO tidak sokong, mereka juga akan jatuh. Sebab itu UMNO terpaksa sokong, katanya lagi. Tanpa bekas Perdana Menteri ke-4 dan ke-7 itu lagi, Bersatu dan Perikatan Nasional akan jatuh sekiranya 5 ahli Parlimen UMNO yang ketika ini sedang dibicarakan, termasuk Najib yang sedang dalam proses rayuan dijatuhkan hukuman serta hilang kelayakan sebagai wakil rakyat. Untuk elak dari ini berlaku, Perdana Menteri perlu cari ganti.
maka Bersatu pun gugur kedudukan sebagai parti pribumi dan membuka keahlian kepada semua kaum kekalkah nama PPBM. Ini kali keempat Bersatu mungkir janji. Sekarang Bersatu membuat keputusan untuk gabung dengan Muafakat Nasional. Tetapi Muafakat Nasional adalah gabungan Parti Melayu Islam. Bersatu, parti berbilang kaum dan agama. Apa jadi kepada Muafakat? Masih Melayu Islamkah? Soalnya. Pakatan Harapan memberitahu tidak semua 101 projek rundingan terus yang disebut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz adalah di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata, daripada keseluruhan projek itu, sejumlah 31 projek yang bernilai RM1.753 bilion merupakan projek yang diwarisi Kerajaan Barisan Nasional. Kebanyakan projek rundingan terus ini bukan inisiatif baru daripada Pakatan Harapan, tetapi adalah projek yang diwarisi zaman Barisan Nasional. Bezanya Pakatan Harapan telah meneruskan projek-projek ini dengan pemotongan kos yang menghasilkan penjimatan yang ketara. Apa yang mengejutkan ialah rupa-rupanya projek rundingan terus di bawah inisiatif Pakatan Harapan bukannya RM6.61 bilion seperti yang diuar-uarkan, tetapi hanya RM352 juta. Baki RM6.258 bilion ialah projek yang diwarisi dan sambungan dari zaman Barisan Nasional yang terpaksa diteruskan oleh Pakatan Harapan, katanya dalam sidang media di Dewan Rakyat. Tambah Guan Eng lagi, hanya RM352 juta atau 5.3% daripada RM6.61 bilion merupakan perolehan baru rundingan terus yang dilaksanakan Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada senarai ini, RM170 juta iaitu hampir setengah atau 48.3% daripada nilai keseluruhan adalah untuk projek membina, mengoperasi dan menyelenggara stesen pemindahan sisa pepejal baru di Taman Beringin, Jinjang Utara bagi menggantikan stesen sedia ada. Projek ini diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Mungkin lebih baik jika menteri terlibat YB Ampang yang begitu lantang menafikan penawaran sebarang kontrak rundingan terus boleh menjelaskan apa sebabnya projek ini ditawarkan secara rundingan terus, katanya lagi. Selain itu, Guan Eng berkata, kontrak RM70 juta telah diberikan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka atau DPB untuk mencetak buku teks kurikulum standard sekolah rendah atau KSSR akibat kesuntukan masa. Projek rundingan terus terbesar daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA adalah operasi bersepadu wabak rabies berjumlah RM2.98 juta, jelas Guan Eng lagi. Peruntukan ini adalah terdesak untuk mengatasi kecemasan wabak rabies di negeri Sarawak. Adakah kerajaan perlu menunggu di waktu menghadapi masalah kesihatan untuk menjalankan operasi melawan wabak rabies, katanya lagi. Untuk rekod sebelum ini, Menteri Keuangan mengemukakan senarai 101 projek bernilai RM6.61 bilion yang diluluskan melalui proses rundingan terus atau RT semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz berkata, senarai itu didedahkan atas dasar mendukung urus tadbir yang baik demi ketelusan pentadbiran kerajaan. Berdasarkan senarai itu, terdapat 20 kementerian yang melaksanakan RT. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli paling banyak melaksanakan RT iaitu 13, diikuti Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia 12, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 9, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing 8. Dari segi nilai, terbanyak adalah Kementerian Pengangkutan berjumlah RM4.47 bilion meskipun hanya 4 projek sahaja. Di sebalik isu rundingan terus 101, perolehan kerajaan yang bernilai RM6.61 bilion didedahkan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini, Datuk Seri Najib Razak berkata, perkara itu turut membuktikan penipuan dan kegagalan Pakatan Harapan berhubung projek Fasa 2, landasan kereta api berkembar elektrik di Lembah Kelang, KVDT2. Bekas Perdana Menteri itu berkata, KVDT2 merupakan projek kritikal untuk menaik taraf perkhidmatan KTM komputer yang dilaksanakan oleh KTMB secara berperingkat supaya lebih banyak tren boleh digunakan atas landasan yang sudah 25 tahun. Projek itu dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan KTM komputer dan tren lain supaya tidak lagi berlaku tren tergelincir. Namun kerja naik taraf ini amat rumit kerana kerja menukar dan membina laluan berkembar dilakukan ke atas landasan elektrik yang tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana KTM komputer sentiasa perlu bergerak dedah najib. Oleh yang demikian, besen dan peralatan yang amat khusus perlu digunakan tetapi
Tidak semua syarikat memiliki peralatan ini kerana harganya menelan harga ratusan juta ringgit. Disebabkan itu, Kerajaan Barisan Nasional memberi peluang kepada syarikat usaha sama atau JV, Daya Maju dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT untuk melaksanakan projek fasa pertama membabitkan jarak 42 km dari Rawang ke Salak Selatan dan Sentul ke Simpang Batu serta menaik taraf 10 stesen atas landasan tersebut. Projek fasa 1 bermula pada akhir tahun 2016 dan dijangka siap pada bulan Januari 2019 pada masa Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan selepas PRU14. Projek fasa 1 sudah 60% selesai, kata Najib yang turut memaklumkan kerjasama dengan LTAT itu membolehkan ia menjana pendapatan supaya dividennya tidak sangat rendah seperti 2.0% pada 2018 dan 2.5% pada 2019 semasa di bawah Pakatan Harapan. Memandangkan fasa 1 sedang disempurnakan dengan baik pada masa itu dan keperluan untuk mempercepatkan kerja menaik taraf perkhidmatan KTM komuter, keputusan untuk memberi fasa 2 kepada syarikat yang sama telah dibuat Kerajaan Barisan Nasional dahulu sebelum PRU14. Namun Pakatan Harapan mengganggu projek tersebut selepas PRU14 kerana tuduh projek ini adalah projek songlap, maka projek telah terlambat. Bagaimanapun sepanjang masa Pakatan Harapan menyiasat, tidak pernah ada sebarang tuduhan atau dakwaan bahawa projek ini ada unsur rasuah. Fasa 1 yang sepatutnya siap pada tahun 2019 telah dilambatkan ke Januari 2020 pada mulanya dan akhirnya ke Januari 2021 seperti diumumkan Menteri Pakatan Harapan pada awal tahun ini. Projek fasa 2 yang sudah 3% siap pada masa PRU14 juga telah dibatalkan oleh Pakatan Harapan dengan alasan kos terlalu mahal. Tempoh 7 tahun diberi terlalu lama dan projek diberikan secara rundingan terus. Walaupun Pakatan Harapan berjanji akan membuat tender terbuka untuk projek fasa 2, ianya tidak pernah dibuat, katanya. Selepas lama mengkaji dan mendapati tiada pilihan lain, kata Najib, Kerajaan Pakatan Harapan memberikan projek fasa 2 semula melalui rundingan terus kepada syarikat JV yang sama hampir setahun selepas ianya dibatalkan. Projek diberi kepada syarikat yang sama dengan tempoh masa yang sama iaitu 7 tahun dan juga secara rundingan terus. Walaupun Pakatan Harapan dulu menggunakan semua faktor ini sebagai alasan untuk membatalkannya. Najib mendakwa Pakatan Harapan menipu apabila menyatakan kos projek berkenaan dapat diturunkan 15% kerana kos pembinaan yang menurun disebabkan skop kerja telah dikurangkan dan memindahkan kos kepada projek lain. Kurangkan kos dan pindahkan skop projek untuk ditanggung projek lain, tentulah kos turun. Tapi akhirnya, kerajaan masih perlu bayar. Lagi parah ialah projek KVDT 2 ini memberi impak kepada perkhidmatan dan pendapatan KTMB selagi projek tidak siap. Akhirnya, apa yang negara dapat dari kegagalan Pakatan Harapan? Transformasi pengangkutan awam Lembah Kelang bersepadu untuk mengurangkan kesesakan trafik juga dilambatkan 2 tahun. KTM komuter perlu menanggung kehilangan pendapatan 40% sepanjang masa projek KVDT tidak siap. Pendapatan dan dividen LTAT kepada pesara juga terjejas selama 2 tahun. Kos yang ditanggung kerajaan tetap sama kerana dipindah ke projek lain. Rakyat, KTMB dan negara akhirnya rugi dan disusahkan kerana Pakatan Harapan gagal, kata Najib. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.